Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk perkahwinan. Subtopik perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Ya. Baik, kita terus masuk. Ciri-ciri pemilihan suami dan isteri. Antara ciri-cirinya ialah keturunan yang baik. Pilihlah keturunan yang baik. Rupa paras yang baik. Penghayatan agama yang baik. Akhlak yang mulia. Pasangan yang sihat, jangan cari pasangan yang sakit. Nanti kita yang susah. Akhlak mulia, jangan cari akhlak yang teruk. Nanti kita yang susah. Sekufu. Sama padan. Itu ciri-ciri pemilihan suami dan isteri. Suami atau isteri. Baik. Apakah yang dikatakan sebagai kufu tadi? Persamaan taraf lelaki dan perempuan dalam pelbagai aspek. Contohnya apa? Contohnya agama dan kesolehannya. Jangan pula suami baik, suami soleh, isteri tak soleh. Contohlah. Ataupun terbalik. Okey, yang kedua, sepadanlah daripada sudut pekerjaan. Kalau pegawai, mungkin duduk pegawai. Kalau kata pekerjaan yang rendah, mungkin pekerjaan yang rendah dua-dua. Jangan terlampau jauh sangat beza. Sepadan, sama taraf daripada sudut keturunan, keilmuan. Jangan jauh sangatlah. Jangan jauh sangat beza. Baik, yang seterusnya kita tengok istilah merisik. Apakah yang dikatakan merisik? Proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Itu maksud merisik. Sebelum minang kita merisik dulu. Tanya cerita. Merisik khabar orang kata kan. Lagu apa? Sudirman. Sebelum minang kita kena merisik dulu. Nak tahu sudah berpunya ke belum ke? Contoh Baik, apakah maksud meminang? Lamaran seorang lelaki kepada perempuan untuk dijadikan calon isteri menurut uruf setempat ataupun menurut adat setempat. Kita melamar seorang lelaki kepada seorang perempuan. Meminang boleh dilakukan dengan cara berterus terang seperti lafaz, aku ingin mengahwini kamu, ataupun saya nak jadikan awak isteri saya, contohnya lah. Ataupun lafaz kiasan, seperti saya ingin memetik bunga di taman. Tapi kalau jumpa dengan orang pembaris, payahlah. Pergilah turun kat taman depan tu, petiklah bunga-bunga mana yang awak suka. Peninglah kita kan. Baik, dalam merisik dan meminang ada beberapa anggota yang boleh kita lihat. Iaitu dua. Yang pertama, tengok muka. Muka boleh tengok. Dan yang kedua, tengok tapak tangan. Hukum melihat perempuan yang ingin dipinang. Sebelum kita minang seseorang perempuan, kita boleh tengok. Hukumnya sunat. Sebab apa? Bagi kita puas hati lah kan. Oh, ni rupanya bakal isteri aku ataupun perempuan yang aku nak pinang. Kita pun, oh macam ni. Okey, saya setuju. Saya puas hati. Barulah masuk pinang. Okey. Baik. Kemudian kita juga ada istilah mahar. Ataupun orang Melayu sebut mas kahwin. Pemberian, maksudnya pemberian yang bernilai ataupun berfaedah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Kenapa wajib suami bagi pada isteri? Sebabnya suami telah bernikah dengan isteri. Jadi tanda terima kasih, saya bagi hadiah ke awak. Suami bagi hadiah pada isteri. Sama ada pemberian yang bernilai ataupun berfaedah. Baik. Apa hukum mahar? Wajib. Hukum menyebut mahar. Contohnya kita sebut mahar
dengan mas kahwinnya berapa ringgit, itu sunat. Hukum sebut. Baik, kadang-kadang dia jadi isu berbangga-bangga pula kan. Jadi susah juga tu. Baik, kadar mahar. Mahar tidak mempunyai kadar yang tertentu dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Boleh cek, ya. Boleh hutang, tapi jaranglah. Malu kita kan kalau kahwin hutang. Hutang dengan isteri, hutang dengan keluarga isteri. Tapi tak semesti dalam bentuk tunai. Sekarang macam-macam. Orang bagi cek lah, orang bagi polisi insurans lah, macam-macam lah. Hukum menyebut mahar sesuatu yang bernilai atau berfaedah sah dijadikan mahar, seperti duit, seperti emas dan apa-apalah yang boleh memberi faedah ataupun bernilai kepada bakal isteri. Baik, kemudian kita berkenalan dengan apakah yang dimaksudkan sebagai walimatul urus. Walimatul urus bermaksud kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Kenduri kahwin lah orang kata kan, kenduri kahwin. Itulah walimatul urus. Kita tengok dekat kad jemputan perkahwinan kan, walimatul urus. Hukum mengadakan kenduri kahwin ataupun walimatul urus ni adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Baik. Apa tujuannya? Apa tujuan pensyariatan? Allah suruh kita buat kenduri kahwin ataupun walimatul urus. Baik, yang pertama mensyukuri nikmat Allah atas perkahwinan yang telah didirikan. Kita bersyukur dengan perkahwinan ni Allah kurniakan pada kita, jadi kita buat kenduri sikit, kenduri kesyukuran. Merapatkan hubungan silaturahim kita dengan keluarga baru sebelah isteri, kita dengan orang kampung, kita dengan jiran saudara mara dan sebagainya. Yang ketiga, menghebohkan ataupun menghebahkan, memaklumkan, memberitahu perkahwinan kita kepada masyarakat untuk menghindarkan sebarang fitnah. Maksudnya bila orang tengok kita bawa perempuan, jadi orang tahu dah itu adalah isteri kita. Jadi itu tujuan buat kenduri kahwin ataupun walimatul urus. Baik, apa hukum memenuhi undangan walimah ataupun walimatul urus? Fardu ain, wajib kita pergi. Tapi ada syarat lah. Yang ni kita nak bincang lah dalam ni. Baik. Hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, Nabi SAW telah melihat kesan sejenis bauan pada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka baginda bertanya, apakah ini? Jawab Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan, maharnya dengan emas seberat sebiji tamar. Apa doa Rasulullah? Semoga Allah memberkatimu. Buatlah kenduri walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Maksudnya Nabi sebut, kalau mampu buat kenduri besar, kalau tak mampu buatlah kenduri kecil-kecilan. Kambing seekor pun alhamdulillah. Yang penting apa dia? Memaklumkan kepada orang ramai, memaklumkan kepada masyarakat sekeliling bahawa kita telah berkahwin. Perempuan ni adalah isteri kita. Okey, selesai kita bab unit 1.